Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 31 Oktober 2022, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Kitab kita ni nama dia Al-Mu'inul Mubin, jilid yang kedua. Tajuk yang kita bincang iaitulah masih lagi dalam pengurusan jenazah. Bila orang tu mati, apa kita nak buat? Kita dah bincang tentang tanggungjawab kita kepada mayat. Dia kata ada 5 perkara. 5 perkara yang kita kena buat. Yang pertama, memandikannya. Alhamdulillah, dalam seri lepas kita dah mandikan mayat. Yang kedua, kita kena kafankan dia. Yang kedua, kita kena kafankan mayat. Yang ketiga, menyembahyangkan. Ikut tartib lah. Mandi, kafan, kita nak solat. Tajuk kita pada kali ini iaitu sembahyang jenazah. Apa yang kita nak solat, maka kita kena belajar. Dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi sebut sabda, sallu ala mautakum bil laili wan nahar. Solatlah kamu oleh kamu ke atas mayat-mayat kamu pada malam ataupun pada waktu siang. Tak kira malam ke siang, kalau ada orang mati kita kena solat. Ada orang mati kita kena solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Maknanya ini hukum solat jenazah. Hukum solat jenazah, mana kalau orang mati kita kena solat. Tapi kita ingatlah dari sudut fardunya, dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah. Mana kalau ada orang solat, abilah orang lain tu lepas tanggungjawab, tidak berdosa. Tapi bukan makna tak payah pergi, jangan. Bila kita tahu orang mati, sahabat kita mati, siapa dia mati, kita kena pergi, jangan kata cukup dah fardu kifayah orang masjid maya dah lah. Ada hadis lain yang sahih yang Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita hakul muslim. Ingat adalah hadis yang kita baca dulu. Hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim ke atas seorang muslim lain itu, bila dia sakit kena ziarah, bila dia mati kita kena solat. Tak kira lah orang panggil ke tak panggil, kan? Dapat jemputan ke tak dapat jemputan, yang penting kita tahu dia mati, kita kena pergi solat jenazah dia. Itu dia panggil hak seorang muslim, tanggungjawab. Dan juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, sallu ala man qala la ilaha illallah. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Hendaklah kamu salat ke atas orang yang mengucap la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Ad-Daruqutni. Riwayat Daruqutni, sanad dia dhaif. Tetapi kata di Syekh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, dia kata isnaduhu dhaif wal ijma' syahida lahu. Walaupun sanad hadis ini dhaif, tapi ijma' ulama mengatakan bahawa bila orang tu mati dia mengucap 2 kalimah syahadat, kita kena solat. Oh, dia ni zahir je mengucap ni, yang batin tak. Wasarairu ilallah. Kita hukum manusia ni dengan zahir, yang batinnya itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita jangan ambil kerja Tuhan. Saya tahu dalam hati lah. Tak ada orang boleh tahu dalam hati orang. Kalau ada orang dakwa dia tahu dalam hati orang tu, itu kita panggil orang ni kelentung punya. Mana tahu dalam hati orang, siapa boleh tahu?
Maka ijma' ulama mengatakan bahawa kalau orang itu mati, dia mengucap 2 kalimah syahadat, kita kena salat. Cuma untuk undang-undang di peraturan negara kita ni, bolehkah kita salat kalau orang tu mati dia mengucap depan kita, tapi tak sempat kita nak pergi daftar. Malaysia ni dia ada satu lagi enactment, kita kena daftar sebagai seorang Islam. Yang ni tak tahulah, kalau keluarga dia beri kita kena salat, tapi takut keluarga dia tak iktiraf, tak ada lah, dia ayah dia ni mati dalam keadaan tidak Islam, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Serah kepada pejabat agama menguruskannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayat oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia kata kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz utiya bi janazatin, tiba-tiba orang bawa lalu jenazah, bawa mari jenazah untuk disolatkan. Maka Nabi SAW tanya dia dulu, dia ni ada hutang ke? Hadis ni panjang, cuma tuan syekh kita bawa hadis ni nak menyatakan wajibnya solat jenazah ke atas mayat, itu je. Sebab tu dia pendek, tapi hadis ni panjang. Nabi tanya, dia ni ada hutang? Tak ada. Dia ada tinggal apa-apa? Tak ada. Maka Nabi kata, sallu ala sahibikum, solatlah ke atas sahabat kamu. Kalau ada hutang, kena kira dulu, siapa nak bayar hutang, ada duit tidak untuk dibayar hutang dia, panjang dia punya kira-kira. Jawabnya zaman kita ini, kalau soal imam soal ada hutang ke tidak, ramai hak tak dihakak takbir tu. Jadi kita tak usah tanya. Zaman kita ni jangan ditanya, tanya cari masalah. Masalah hutang tu kita serah dia dengan Allah, keluarga dia uruskanlah. Tu imam tak payah tanya. Nabi sebab apa dia tanya? Sebab kalau orang ni tak ada apa ni duit langsung, dia berhutang tu kerana hajah, kerana darurat, kerana terdesak, maka Nabi sebagai pemegang amanah Baitul Mal Muslimin, dia akan selesaikan masalah. Tapi kalau dia ada harta, paling waris dia lah selesai masalah. Yang penting hutang tu kena cepat. Siapa dia mati dekat kalangan keluarga kita, anak beranak, adik-beradik, tanya khabar lalu. Ayahmu ni, kalau kita adik-beradik mati tanya, ayah awak ni ada hutang dengan orang ke tidak? Ada. Selesai. Kalau boleh belum solat jenazah, jangan duk tanya masa solat jenazah tu. Mana-mana orang yang ada hutang bagi jumpa saya lepas ni. Nabi dia tanya dulu. Tanya dulu, ada hutang? Tak ada. Sallu ala sahibikum, Nabi kata solatlah ke atas saudara kamu. Hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Baik, maknanya hadis yang sahih ada, hadis yang tidak sahih pun, yang dhaif pun ada. Cukuplah kita mengatakan bahawa solat ala jenazah itu satu kewajipan fardu kifayah. Kita berpindah kepada rukun-rukun solat jenazah. Solat jenazah ni ada berapa rukun? Rukun yang pertama, niat saja aku solat atas jenazah ini. Mudah ya. Kalau kita semaya jenazah ada depan, aku solat atas jenazah ni. Contohnya kita tak tahu laki-laki atau perempuan, tak tahu, kita mari kemudian. Tadi masa nak solat orang bagi tahu dah, solatlah atas jenazah mak saya, ayah saya, adik-adik saya kan. Tapi dia mari kemudian dah. Ini nak solat apa? Laki atau perempuan? Tak tahu. Kalau nampak, kalau dia nampak tu imam, boleh kena tak? Laki-laki duduk di kepala, perempuan duduk tengah. Tak nampak. Jadi dia niat, aku solat atas mayat tu. Bas. Saja aku solat di atas mayat yang disolat depan aku ni. Ikutlah laki-laki perempuan apa, siapalah tu. Kita kalau benda yang kita tak jelas, generalkan dia punya niat. Kita semayat tu habis. Aku solat jenazah yang disolat oleh imam. Jadi laki-laki ke perempuan, kanak-kanak ke apa, semua dapat belaka. Allahu akbar. Yang kedua, rukun yang kedua, 4 takbir dengan takbiratul ihram. Dia ada 4 takbir dia. Sekali dengan takbiratul ihram 4 kali. Kerana menurut hadis yang muttafaq alaih, mana hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir salat jenazah 4 kali takbir. Baik, kalau terlebih macam mana? Ini soalan. Jika diperbuatnya 5 takbir, dia tulis 5 rakaat, tak ada rakaat salat jenazah ni. Tulis 5 takbir silap apa ni.
Sila cetak, tulis 5 takbir. Kena 5 rakaat letih kita. 5 takbir tidaklah batal sembahyangnya kerana sabitnya dalam hadis yang sahih, tetapi yang 4 rakaat itu lebih utama oleh tetapnya perkara itu menjadi rutin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan solat bersama dengan para sahabatnya 4 kali takbir. Ada juga riwayat kata 5 kali. Jadi kita tak usah buat yang kelima. Kalau imam terbuat 5, kita kata tak batal, insya-Allah. Sebab ana pengalaman kita duduk di Madinah, adalah sekali-sekala imam masjid tu dia buat 5 takbir. Bila orang tanya dia, kenapa Syekh buat 5 ni, bising kat belakang. Dia kata, aku nak beritahu ada riwayat Nabi pernah buat 5. Tapi bukan rutin, bukan kata hari-hari tak, jarang-jarang sekali timbul. Supaya menjadi medan perbincangan. Kita ni bila timbul isu, orang bincang, orang buka kitab. Tapi masalah kitanya, bila timbul isu dia tak buka kitab, dia buka WhatsApp. Tu kan sedap je kau tu. Mari mana pula ni? Allah, jumpa hak baru dah. Tu letih kita nak jawab. Baiklah. Jadi kita boleh mana ada, tak payah buat lah. Tapi kalau imam tu buat, kita kata tak batal, insya-Allah. Panjang lagi perbahasan dari kitab fiqh, tapi cukuplah. Tuan-tuan sendiri nak ambil yang mudah ya. Rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah dalam solat jenazah. Berdasarkan hadis umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maknanya, artinya tiada ada sembahyang, tidak sah sembahyang, ataupun tidak sempurna sembahyang orang yang tidak baca Fatihatul kitab, surah Al-Fatihah dalam solat dia tidak sah. Kecuali tadilah bagi orang masbuk solat, itu ada kelonggarannya dekat situ. Itu dia panggil undang-undang khas bagi orang yang masbuk. Itu pun ditanggung oleh imam. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan sembahyang itu adalah satu sembahyang. Solat jenazah ini pun namanya solat juga. Maka kena baca Fatihah. Dari kata-kata Ibnu Abbas, dia panggil ashar. Tuan-tuan tanda, kalau hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kata-kata sahabat dia panggil asar. Asar itu kata-kata sahabat. Kata Ibnu Abbas, annahu qara'a biha fi salatil janazah. Ibnu Abbas pernah baca Fatihah kuat dalam solat jenazah. Orang tanya dia, kan sunat solat jenazah ni baca perlahan, kenapa tuan saya baca kuat? Wa qala li ta'lama annahu minas sunnati. Ibnu Abbas kata, supaya kamu ketahui baca Al-Fatihah itu termasuk dalam sunnah. Mana Ibnu Abbas kuatkan bacaan tadi untuk apa? Untuk nak ajar orang. Jadi aku baca ni supaya kamu tahu baca Fatihah dalam solat jenazah sunnah. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala dan juga Abu Daud dan At-Tirmizi. Di mana ke tempat nak baca Fatihah? Jawabnya, tempatnya ialah sesudah takbir yang pertama. Mana bila takbir yang pertama, kita tak ada lagi doa iftitah, terus kepada Al-Fatihah. Doa iftitah tak baca, baca Fatihah selalu. Dan sebelum yang kedua, mana sebelum kita takbir yang kedua tu, selesaikan Fatihah di situ. Kerana ittiba, letak bagi ittiba makna menurut cara kaifiat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita solat jenazah, dia takbir, dia baca Fatihah. Apa ni? Asar ini diriwayat juga oleh Al-Imamul Baihaqi. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' ni kitab besar fiqh mazhab Syafi'i dan juga fiqh perbandingan mazhab. Maknanya dia sebut pandangan-pandangan lain. Harus Fatihah itu kemudian dari takbir yang bukan takbir yang pertama. Boleh juga. Maknanya kalau kita takbir yang pertama tadi tak ingat, boleh kita baca dalam selepas pada takbir yang kedua. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Yang ketiga, rukun yang ketiga, rukun solat jenazah yang keempat. Yang ketiga dah baca tadi. Rukun yang keempat
selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Kerana ittiba'. Ittiba' tu mana ikut Nabi. Nabi selepas daripada takbir yang kedua dia baca selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, paling kurangnya. Yang comelnya baca berhabis selawat Ibrahimi kita tu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim mengikut syarat Asy-Syaikhaini, maknanya rawi-rawi dia tu cukup dia punya syarat Bukhari Muslim. Tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dia punya hadis itu. Dari Abi Umamah bin Sahal, Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu dia kata apa? Anna sunnata fi salati 'alal janazah an yukabbira al-imam thumma yaqra' bi Fatihatil kitab ba'da at-takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu ad-du'a lil janazati fi takbiratin wa la yaqra' fi syai'in minhunna thumma yusallim sirran fi nafsihi. Sungguhnya sunat, yakni sunnah mana peraturan solat jenazah, kaifiat solat jenazah itu dalam sembahyang jenazah itu hendaklah imam bertakbir. Takbir yang pertama takbiratul ihram serta dengan niat. Kemudian membaca dengan Fatihatul Kitab, baca surah Al-Fatihah perlahan-perlahan sesudah takbir yang pertama dalam dirinya. Maksud dari diri itu kita baca sekadar kita dengar aja, bukan dengar oleh orang lain. Tadi kata Ibnu Abbas baca itu litaklim, untuk nak ajar orang. Sebab tu lepas solat dia kata litaklam, supaya kamu tahu bahawa baca Fatihah itu sunnah. Bukan sunat, sunnah. Mana dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan doa untuk jenazah. Jadi yang takbir yang ketiga kita doa untuk jenazah, itu di dalam takbir-takbir, dan janganlah dia membaca pada sesuatu pun daripada takbirat itu, dan tempatnya adalah kemudian memberi salam perlahan-perlahan dalam dirinya. Kita beri salam secara perlahan, kecuali imam dia beri salam kuat supaya orang lain ikut dia. Diriwayat asar ini diriwayat oleh Imam Syafi'i di dalam musnadnya. Imam Syafi'i dia ada kitab dia, satu dia panggil Musnadus Syafi'i, satu lagi dia panggil kitab Al-Um, ada 10 jilid. Al-Um ni dia bawa riwayat daripada Syafi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempatnya adalah sudah takbir yang kedua, tempat selawat tu selepas takbir yang kedua dan sebelum takbir yang ketiga, kerana mengikut perbuatan as-salaf dan khalaf. Siapa dia salaf dengan khalaf ni? Salaf tu generasi yang terawal, para sahabat, para tabi'in. Khalaf yang kemudian, yang maknanya orang dulu orang kemudian pun itu cara dia salat jenazah. Jadi tidaklah harus pada yang lainnya. Jangan duk tukar-tukar lah maksud dia nya. Maka sekurang-kurang selawat itu ialah Allahumma salli ala Muhammadin. Ini paling kurang lah kalau kita nak cepat sangat. Tapi seeloknya kita sudahkan selawat kita as-salatu al-ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka hamidum majid, biar sempurna. Pengarang An-Nail, nama dia Nailul Autar, Tuan Syekh nama dia Asy-Syaukani, mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan tertentunya tempat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelasnya adalah diperbuat sesudah membaca Al-Fatihah, maknanya takbir yang kedua lah. Kemudian ditakbirkan takbir-takbir yang tinggal lagi, dan diperbanyakkan doa di antara takbir itu semata-mata untuk mayat. Jadi kita nak takbir yang ketiga kita berdoa untuk mayat. Sebab objektif solat jenazah itu untuk nak bantu mayat. Tujuan kita sembahyang jenazah ni untuk apa? Kerana nak bantu mayat tu. Kita berdoa untuk dia, kita istighfar untuk dia, maka menjadi objektif utama itulah
tujuan salatul janazah. Baik, rukun yang kelima, doa untuk mayat itu sendiri. Jangan kita doa mayat lain. Kita mayat-mayat orang ni, kita doa ke mayat ayah kita. Tak? Allahumma fili walidi fil qabri. Tak? Allahumma fili hadzal mayyit. Kena doa kepada mayat ini, mayat depan kita ni. Kerana itulah tujuan yang terbesar sekali, dia panggil maqasid, objektif utama salatul janazah itu, iaitulah doa untuk mayat. Sedang yang sebelum itu adalah sebagai pendahuluannya, permulaan. Sebab kita nak doa, kita kena puji Allah dulu. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita selawat kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin. Mari takbir yang ketiga, baru sampai tempat doa. Yang jelas dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kamu mensembahyangkan mayat, maka hendaklah kamu ikhlaskan baginya doa. Hadis ini rawahu Abu Dawud dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nabi suruh kita ikhlaskan doa kepada mayat ini, sanad dia sahih. Tempatnya adalah sesudah takbir yang ketiga. Jadi para jemaah sekalian, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, menentukan yang demikian itu, maknanya doa itu pada selepas takbir yang ketiga hanyalah semata-mata ittiba, semata-mata mengikut cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita nak ikut siapa lagi? Nabi yang kita nak ikut. Namun pengarang Nailul Autar kata tidak ada dalil khas yang menunjukkan ketentuan tempat doa ini. Jadi tak apalah. Dah banyak hadis-hadis yang menyebut begitu, tempat doa selepas takbir yang ketiga. Tapi tempat kita hari ini mungkin berlaku sedikit modified. Lepas takbir yang ketiga dia doa pendek dah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afiyamhu, betul. Habis. Akad takbir yang keempat. Bila doa pula? Lepas solat. Tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat, tujuan solat jenazah itu untuk doa kepada mayat. Kenapa waktu takbir yang ketiga kita pendekkan? Kita pergi doa lepas mayat. Lepas mayat sudah dah kerja, orang nak angkat dah jenazah. Kita doa munajat panjang-panjang pula situ. Kita kata ini di antara tempat yang ditukar oleh sebahagian orang. Sebahagian daripada masyarakat kita lah, dia pergi tukar tempat. Carilah kitab mana-mana pun semua doa solat jenazah ni bila dalam solat. Tapi kita dah tahu, kita ada setengah orang dia kata oleh kerana imam tu tak pandai berdoa, jadi dia lepas mayat baru dia doa ikut Melayu sebab tak pandai. Kita kata imam hak pandai pun sama juga, tukar juga tempat. Ini di antara tempat yang saya dah senaraikan, tajuk dia bertukar tempat. Di antara tempatnya ni lah, kita doa waktu solat jenazah kita doa pendek, lepas solat baru jadi panjang. Kita kata tuan-tuan, kekalkanlah apa yang ada dalam kitab kita, yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi amalan kita. Sebab kita solat jenazah ni kerana mayat, kerana nak tolong mayat. Allahu akbar. Jadi kita kena ikhlaskan. Dalam siri yang lepas ana sebut juga budaya mari duk selit duit sampul waktu orang duk doa, itu pun tidak perlu lagi. Kan Nabi kata fa akhlisu, ikhlaskan doa. Kalau orang mari kerana duit, baik dia tak mari. Orang kena pergi ni, orang mati ni banyak ni, orang kaya ni, sampul besar, subhanallah. Dia pergi kerana sampul ke kerana ikhlas doa? Kalau pergi kerana sampul, kita pergi minta okey, bukan minta dengan mayat. Minta tempat lain, bukan di sini tempat dia. Ada ingat? Baik. Para jemaah sekalian, itu orang panggil realiti yang berlaku lah. Kita dalam masyarakat ni kalau kita tidak tegur, dia jadilah gitu budaya. Sedangkan benda ni benda yang sangat penting dalam perjalanan seorang hamba Allah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, berdiri jika terdaya. Mana kalau kita mampu berdiri, kita bangun. Kalau tak mampu, kita solat jenazah sambil duduk. Tak ada masalah duduk.
Solat fardu boleh duduk, solat jenazah boleh duduk. Tapi bangunlah sekejap. Bukannya lama pun, rokok tak ada, sujud tak ada, bangun kalau mampu. Kerana ini adalah dari sembahyang fardu, walaupun fardu kifai, tapi dia solat, maka kita kena berdiri. Itu sebaik-baiknya. Selesai daripada kita sudah doa untuk mayat, maka kita takbir yang keempat. Selepas takbir yang keempat, sama ada kita baca doa balik ataupun kita beri salam. Yang lain, salam lain-lain sembahyang, seperti salam solat juga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebagai tadi telah disebutkan dalam hadis Syafi'i tadi. Jadi kita jelaslah bahawa ini 7 rukun solat al-janazah. Bagiannya solat jenazah ni solat yang mudah payah. Sebab apa kita kata mudah payah? Bahawa ramai orang tak solat sebab dia kata tak pandai. Itu ya. Pengalaman anak sendiri dalam bidang dakwah ni, kita tengok dekat nak solat jenazah, kita tengok ada orang nak lari, kita pegang dia. Nak gimana? Dia kata ada janji dengan orang. Kita kata orang hidup ke mati? Orang hidup. Nombor telefon dia ada? Ada. Hello. WhatsApp. Maaf kita janji pukul 10. Sekarang ni saya nak solat jenazah pukul 10. Tunda ke pukul 11. Orang hidup boleh tunda, hak mati boleh tunda. Tak boleh tunda dah. Sekali ni ya solatnya. Lepas ni orang tak solat 2 kali, orang mati. Maka kita ajar dia, kata duduk sini, nak ajar. Oh, tak ada 5 minit, pandai berlaku. Dia ajar dia ni ya. Lepas tu baca Fatihah dia pandai dah. Selawat pandai dah. Doa tak pandai. Kita ajar sepatah je. Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ingat dah. Allahumma ufir lahu, ulang hak ni. Selagi tu imam tak akad takbir yang keempat, ulang hak ni. Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Dia kata ustaz, kalau banyak perempuan, Allahumma ufir laha warhamha. Tak pandai nak ubah, teruskan dengan Allahumma ufir lahu. Boleh? Boleh pula. Kata boleh. Sebab ulama kata, kalau kita kata Allahumma ufir lahu kepada mayat perempuan, kita pergi kepada mayat. Kalau laki-laki kita kata Allahumma ufir laha, boleh, atas dasar dia tu janazah. Jadi boleh pakai. Ini ustaz ada belakang ni. Kalau guna janazah tak apa, Allahumma ufir laha, walaupun dia laki-laki. Tapi seeloknya kita tukarlah. Kalau kita belajar dan dia tak pandai, nak kerusuh pula segera, cukup kata Allahumma ufir lahu, warhamhu tak ingat, sepatah Allahumma ufir lahu, ulang hak ni sampai imam takbir yang keempat. Allah dia kata mudahnya kita kata subhanallah, berapa banyak dah kita kehilangan pahala, berapa banyak dah orang yang kita sayangi, kita abaikan dia. Subhanallah. Dia suruh orang, suruh naik mayat, dia tak naik. Keluarga tu tak apa, duk sibuk nak bagi nasi tangga. Allah kata demo tak bagi nasi tangga. Ayah mati tidak nak salat sendiri, dia suruh kotak lebay, kita panggil ramah budak pondok sebuah bah ustaz sini macam-macam dia. Itulah dia panggil bantuan terakhir sebelum kita bawa dia ke kubur. Masuk dia kubur, boleh lagi kita berdoa, boleh kata berhenti sekat tu, tapi sekurang-kurangnya khidmat kita yang terakhir di atas dunia ni sebelum dia bawa ke kubur, solat jenazah. Baik, kita berpindah kepada syarat-syarat solat jenazah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, disyaratkan juga padanya syarat-syarat sembahyang seperti menutup aurat, suci, mana daripada hadas, kena ada wudu, dan menghadap kiblat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, memandikannya lebih dahulu. Kita dah belajar tadi kan, selesai dah. Kerana yang demikian diperturunkan, mana diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, makruh disembahyangkan sebelum mengapaninya. Mana kita sudah mandi, tak ada kafan molek, maya dulu lah, kafan dulu baru kita solat. Dan kata As-Subki, kata-kata tentang mandi itu satu syarat, tetapi tidak kafan adalah menghendaki dalil. Mana siapa dia pisah, kata lepas mandi boleh maya dah, walaupun tak kafan lagi, Subki kata bagi dalil. Adakah pernah di zaman Nabi orang salat sebelum orang kafan? Jawabnya ikut tertib. Dalil yang dapat dicontohi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazah sesudah dikafani. Mana kafan dulu baru kita salat jenazah.
Kalau seorang mati dengan rusak tubuhnya, seperti terjatuh dalam telaga. Orang duduk dalam telaga, dalam air dah, dia mandi dah tu. Tidak dapat dikeluarkan dan dimandikan, maka tidaklah disembahyangkan lantaran ketiadaan syarat. Ini satu pandangan. Ada pandangan yang kata, kalau orang ni kita tak boleh ambil, duduk dalam telaga tu, nak naik tak boleh, dia mati dalam air dah. Dia pakai semayang gitu. Dia kata tak boleh semayang. Sebab syarat nak semayang ni kena mandi dulu, kena kafan ada sebahagiannya. Ini adalah menurut yang ditetapkan oleh Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i dalam fiqh Syafi'i. Namun kata ba'dul mutaakhirin, sebahagian daripada ulama yang kemudian daripada Nawawi, dia kata apa? Tak ada jalan tentang tidak menyembahyangkannya. Kena solat juga ke mana pun. Sebab apa? Sebab dalam kaedah kata bi-annal maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini kaedah fiqh betul. Ini kaedah fiqh. Dia kata la yasqutu bil li-annal maisur la yasqutu bil ma'sur dengan ain. Kerana yang senang itu tidaklah gugur oleh yang susah. Jadi oleh kerana dia susah, kita ambil yang mudah. Memang nak maya tak boleh, nak tu tak boleh, pakai solat dia, pakai tanah situ ya. Nak kata apa dalam telaga tu. Dan kerana telah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu perintah, maka kamu perbuatlah daripadanya sanggup kamu. Maknanya kita buat setakat yang kita mampu. Setakat yang kita sanggup, kita mampu, muttafaqun alaih, kita kena buat. Dalam Al-Quran Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi maka ini dalil pendapat yang kedua mutaakhir ni kata solatlah atas dasar darurat. Dan kerana yang dimaksudkan dari sembahyang itu adalah doa dan pertolongan untuk mayat, walaupun dia jatuh dalam telaga, dalam perigi, tak boleh awak naik, maka dia perlukan doa, kita doakanlah dia. Baik. Syarat yang ketiga, tidak mendahului jenazah yang hadir. Maknanya jangan kita duduk depan, jenazah belakang, tak boleh. Mana kita letak jenazah di hadapan kita. Juga tidak mendahului kubur apabila menyembahyanginya di atas kubur. Contohnya kita lambat mari, mayat di kubur dah. Kita nak solat jenazah di kubur, kita kena letak kubur sini, kita belakang dia. Belakang kiblat lah. Ini kiblat depan, kubur sini, kita duduk sini. Jangan kita duduk depan kubur hadap kiblat, kubur lah ke belakang pula. Mayat siapa awak ni? Terbalik ni. Kerana mayat itu bukanlah imam yang diikuti hingga mesti dikemukakan di kata setengah mereka, setengah ulama, boleh mendahului jenazah dan kubur itu kerana mayat itu bukanlah imam yang diikut hingga mesti didepankan, dikemukakan mana duduk depan, tetapi hanyalah sebagai seorang hamba yang didatangi oleh orang ramai memohonkan keampunan untuknya di situ hanya. Jadi kita berpegang dengan pendapat yang pertama tadilah, bahawa tak boleh kita duduk di hadapan jenazah. Mana kena jenazah depan kita. Wallahu alam. Ini dia panggil 3 syarat untuk solat jenazah. Adapun sunat-sunat solat jenazah apa dia? Sunat-sunat solat jenazah, yang pertama mengangkat kedua tangannya pada segala takbirnya. Dalam fiqh kita, fiqh Syafi'i ini, sunat kita angkat tangan takbir. Mana kita Allahu Akbar, macam kita solat biasa juga, angkat tangan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yarfa'u yadayhi fi jami'i takbiratil janazah. Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya pada segala takbir salat jenazah. 4 kali dia angkat tangan. Asar ini diriwayat oleh Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Anas, Urwah ibnu Zubair, Ibnu Musayyib, seperti itu juga. Semua mereka ni angkat tangan dalam takbir salatul janazah. Dan katanya, kata Syafi'i, demikianlah kami dapati ahli ilmu di negeri kami. Mana negeri Syafi'i? Di Mekah dan juga termasuk di Madinah. Orang-orang di sini solat jenazah angkat tangan ketika takbir.
Yang kedua, sunat yang kedua, memperlahankan bacaan. Jadi jangan duduk solat kuat. Kecuali kalau kita nak ajar orang. Macam tadilah Ibnu Abbas dia kuatkan satu sekali baca, nak suruh orang tahu. Dia bukan kuat sentiasa sekali itu ya. Kita pun kalau kita nak ajar contohnya, lepas pada takbir yang ketiga, doa tu mula-mula kita perlahan, bunyi orang senyap kita kuatkan sikit doa, sebab biar masyarakat tahu, makmum tahu Tok Imam sedang berdoa sekarang. Takut dia kata Tok Imam ralik ke mana, tak akad takbir yang keempat. Sedih kalau orang mati. Bila kita berdoa, orang pun dengar Allahumma fil hayyina, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Waktu tu waktu doa. Kenapa kita nak terlalu cepat? Bukanlah terlalu panjang. Maknanya sederhana kita punya doa. Yang ketiga, membaca a'udzubillah. Boleh tak timbul soalan tentang di awal Fatihah tu nak baca ta'awuz ke tidak? A'udzubillah ke tidak? Maka dalam kitab ni kata membaca a'udzubillah kerana itu adalah sunat bacaan seperti mengaminkan. Mana kita nak baca Fatihah, kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bila waladdallin kita kata amin. Itu boleh. Cuma tak sunat tambah. Terletak perhatian, tidak sunat membaca doa iftitah dalam salatil janazah. Doa iftitah tak sunat. Hak lain itu sunat, kita kata alhamdulillah. Adapun doa salatil janazah macam mana? Dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla Rasulullah ala janazatin. Nabi kita solat jenazah, lepas tu aku dengar, aku hafal apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu dalam solat jenazah. Di antara doanya, doa yang biasa kita baca lah. Doa yang pertama, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tarik afihi duduk depan. Anak saya mau dalam dikata hadis Muslim, dalam Sahih Muslim, afihi dulu. Ini silap cetak. Tulis itu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i. Semua ada alif lam dalam Muslim. Wa aghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa azabin nar. Wa azabin nar. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, dan wa'afihi, dan maafkanlah dia. Betul dah tu terjemahan, cuma lafaz atas luar tu. Wa'afihi, maafkanlah dia, dan sihatkanlah dia, mana sejahteralah dia dalam kubur ni. Muliakanlah tempatnya, lapangkanlah kemasukannya dalam kubur, dan basuhlah dia dosa-dosa dia dengan air salji, dengan air embun. Maknanya dosa-dosa dia itu basuh dengan air sejuk-sejuk belakang. Dan bersihkanlah dia dari kejahatannya, laksana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Dan gantikanlah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, ahli yang lebih baik daripada ahlinya, dan waqihi fitnatal qabri wa azaban nar, dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab neraka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Ini di antara doa yang kita dah baca, alhamdulillah. Kata di Auf bin Malik yang meriwayatkan hadis, dia kata apa? Hatta tamannaitu an akuna hadzal mayyit. Allahu akbar. Dia kata, aku berharap bercita-cita kalaulah orang yang mati itu aku. Sebab Nabi mari doa sallallahu alaihi wasallam, mari berdoa kepada dia. Jadi kalau aku mati, Nabi berdoa ni, bahagia rasanya. Tapi bukan dia mati, dia riwayat hadis. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ada Rasulullah sallallahu apabila menyembahyangkan jenazah, maka Nabi kita baca doa ni. Ini bacaan yang kedua.
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, kurniakanlah keampunan untuk yang mati, orang mati di kalangan orang mati yang kami ni. Hak kita tu solat ni. Yang hidup, hak tengah semaya ni, ampunkan. Yang sedang berada bersama kami, yang tidak ada bersama kami, yang kecil, budak-budak, yang besar, yang tua, yang laki-laki dan yang perempuan bersama kami ini, ya Allah, sesiapa yang telah Engkau hidupkan dia dari kami, maka hiduplah dia di atas Islam. Dan sesiapa yang telah Engkau matikan dia dari kalangan kami ini, maka matilah dia di atas iman. Hadis ini riwayat Abu Daud. Dua, apabila disembahyangkan, cuma Tuan Syekh tak bagi tahu sini, kalau perempuan, kalau laki-laki. Jadi kalau perempuan kita tukarlah, Allahumma ufillahu, hu jadi ha, warhamhu warhamha, wa'fu anhu wa'fu anha. Gitu ya tukar. Mudah ya. Kalau boleh tukar. Kalau tak boleh tukar, kita kekalkan macam ni pun boleh. Tadi saya dah sebut, atas dasar dia tu mayat. Kalau dibaca ha, atas dasar dia tu jenazah. Boleh. Itu dibahaskan oleh panjang oleh para ulama kita. Alhamdulillah. Maka kalau mayat itulah kanak-kanak, macam mana pula? Maka kita kena kata Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami amal baik, maknanya bekalan, pahala yang terdahulu dan ganjarannya yang diberikan. Jadi biarlah dia tu pergi dulu, tapi dia menjadi aset kepada keluarga dia. Hadis ini riwayat oleh Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. Kata Nawawi, Imam Nawawi kata apa? Dan kalaulah mayat kanak-kanak adalah dibacakan bersama dengan doa yang ni. Nah, baca doa yang kedua ni. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Ya Allah, jadikanlah dia untuk kedua ibu bapanya pahala yang terdahulu, amal yang baik, perbendaharaan, nasihat, iktibar, penolong, dan beratkanlah dengannya timbangan-timbangan kebajikan keduanya, dan tuangkanlah kesabaran di atas hati dua ibu bapanya. Janganlah kau bencikan, bencanai keduanya sepeninggalannya. Jangan mari musibahlah kepada orang tua dia tu, dan janganlah kau haramkan terhadap keduanya ganjaran pahalanya, kerana demikianlah sesuai dengan keadaan. Imam Nawawi kata. Kemudian dari takbir yang keempat, hendaklah dia baca doa ni, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami ganjarannya, janganlah engkau bencanai kami sepeninggalannya, dan kurniailah keampunan untuk kami dan untuknya. Yang dimaksud, habislah itu bacaan. Yang dimaksud dengan ganjaran itu ialah ganjaran sembahyang itu, atau ganjaran kemalangan yang berlaku padanya. Dan kerana segenap muslimin tentang kemalanganlah sebagai perkara yang satu. Maknanya bagi kita orang Islam, orang lain kena musibah, kita kena terasa sedih dan macam kita yang kena. Dan disunatkan memperpanjangkan doa kemudian daripada takbir yang keempat itu, kerana telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahkannya. Dan dalam bab ini ada banyak doa-doa yang menunjukkan bahawa sayugialah orang mendoakan mayat dengan doa yang sesuai. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya telah beri kepada tuan-tuan dan puan-puan buku perisai Muslim. Dapat kan? Hak cetak pun kita bagi dari sini dulu, yang PDF pun ada. Siapa belum dapat PDF, saya minta, kita akan bagi sepercuma insya-Allah. Banyak lagi doa-doa dalam tu. Cuma macam anda kata tadi lah, tempat kita nak berdoa takbir yang ketiga. Jangan tunggu sampai selepas daripada solat baru kita berdoa, kita kata itu sudah tukar tempat. Saya tak kata salah, tidak menyalahkan siapa, tapi kita kata kembalilah kepada paksi asal, tempat yang menjadi sunnah Nabi SAW berdoa dalam solat, bukan selepas solat. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi
hukum solat jenazah wanita. Penting sangat-sangat ni. Sebab anda duk perhati tengok di Malaysia ni jarang wanita solat jenazah. Kalau keluarga dia mati atas rumah, dia duk tengok, duk jenguk kat ahli tabib. Tak solat buat dia. Tapi kalau pergi Mekah pakai solat jenazah. Jadi kita budayakan solat jenazah ni di dalam keluarga kita, dalam masjid kita pun solat jenazah wanita solat sekali dengan laki-laki, kerana wanita juga nak pahala, wanita juga nak berdoa. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung solat kalau wanita sembahyang jenazah bagaimana dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.